Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran. Bertemu kita sekali lagi di Maish TV, Khamis 13 Oktober 2022. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar sahaja lagi, siaran kita akan dimulai dengan bacaan surah Al-Zalzalah oleh Ustaz Muhammad Hafizuddin Abdullah Suhaimi, Pegawai Majlis Kami Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Johor tahun 1444 Hijrah 2022 Masihi di Masjid Sultan Iskandar, daerah Mersing. Diikuti dengan berita serahan sumbangan bantuan Majlis Kami Islam Negeri Johor di Pusat Pemindahan Sementara PPS SMK Bukit Batu Kulai kepada mereka yang diuji dengan musibah banjir di Kampung Melayu Bukit Batu Kulai. Siaran kami akan diteruskan lagi dengan laporan berita sekitar Majlis Sumbangan Bantuan Penyerahan Komputer Riba kepada 20 orang pelajar di Dewan Masjid Bandar Keluang oleh Amin Baitumal Daerah Keluang. Rangkuman berita diakhiri dengan slot rangkuman khas kunjungan hormat individu dan agensi dari pelbagai jabatan kerajaan maupun swasta ke Majlis Kami Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bingkisan hati bertajuk 7 anggota badan yang perlu dipelihara dari melakukan maksiat oleh Ustaz Syekh Hafiz Awab, Pegawai Majlis Kami Islam Negeri Johor. Sama-samalah kita saksikan. Demikianlah tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran pada minggu ini. Semoga semua mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. Maish bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Salam Maulidur Rasul 1444 Hijriah. Keluarga Johor, pembangkit pembangunan negeri. Suratul Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Maulidur Rasul. Terima kasih bersama kami di Maish TV. Anda bersama saya Mazhar Mazlan, Khamis 13 Oktober 2022. Terus ke rangkuman berita. Ahad 9 Oktober 2022, Duli Yang Mulia Major Jeneral Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor sebagai Wakil Rasmi Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Sultan Johor berangkat ke Majlis Perasmian Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Johor tahun 1444 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi di Masjid Sultan Iskandar Mersing. Hadir sama Menteri Besar Johor Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi, Yang di-Pertua Jemaah Majlis Diraja Johor Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Rahim Ramli, Setiausaha Kerajaan Johor Yang Berhormat Tan Sri Datuk Dr. Haji Azmi bin Rohani dan Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat
Tuan Muhammad Farid bin Muhammad Khalid. Majlis dimulakan dengan perarakan dari pelbagai agensi yang dianggarkan sejauh 2 km sambil bersalawat bersama-sama sehingga ke perkarangan Masjid Sultan Iskandar, Mersing. Majlis dimulai dengan bacaan ayat suci Al-Quran, berzanji serta berselawat beramai-ramai, diikuti dengan ucapan aluan oleh pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor serta syarahan Maulidur Rasul yang disampaikan oleh Tuan Kadi Daerah Mersing. Majlis diakhiri dengan penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang pertandingan. Alhamdulillah, kontijen Majlis Agama Islam Negeri Johor turut bersama-sama menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Johor kali ini. Kontijen perarakan Majlis Agama Islam Negeri Johor diumumkan Naib Johan kontijen terbaik. Isnin 3 Oktober 2022, Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Kulai membuat serahan bantuan kepada mereka yang diuji dengan musibah banjir yang berlaku di Kampung Melayu, Bukit Batu pada 2 Oktober 2022 yang lalu. Sejumlah 41 keluarga yang terlibat iaitu melibatkan seramai 159 orang. Kesemua mangsa ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS SMK Bukit Batu, Kulai. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Tan Sri Datuk Dr. Haji Azmi Rohani hadir menyerahkan sumbangan bantuan Majlis Agama Islam Negeri Johor sebanyak RM500 tunai serta kit makanan berserta kelengkapan pembersihan diri untuk setiap keluarga. Turut hadir Pegawai Daerah Kulai yang dipertua Majlis Perbandaran Kulai, Wakil Adun Bukit Permai dan Amil Baitumal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Kulai. Khamis 29 September 2022, Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Keluang melalui Amin Baitumal Daerah Keluang, Ustaz Hisham Syawal menyerahkan komiti riba kepada 20 orang pelajar yang layak menerima bantuan tersebut. Majlis penyerahan berlangsung di Dewan Masjid Bandar Keluang. Penerima bantuan ini terdiri daripada kalangan anak-anak asnaf daerah Keluang. Skim bantuan Majlis Agama Islam Negeri Johor diberikan kepada golongan asnaf agar mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan lebih baik dan sempurna, khususnya bagi anak-anak asnaf yang berpeluang melanjutkan pelajarannya di Pusat Pengajian Tinggi Awam maupun swasta tempatan. Berita MAIS TV pada kali ini diakhiri dengan rangkuman khas kunjung hormat. Alhamdulillah, Ibu Pejabat Majlis Agama Islam Negeri Johor tidak putus-putus dalam menerima kunjungan hormat dari individu dan agensi jabatan kerajaan maupun swasta. Pelbagai idea, pendapat yang dikongsikan dan dibincangkan bersama dalam mewujudkan hubungan strategik di samping merapatkan ukhuwah. Rangkuman khas kunjungan hormat ini adalah untuk memaparkan antara individu dan agensi-agensi yang pernah berkunjung ke Majlis Agama Islam Negeri Johor. Antaranya, Setiausaha Sulit Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Sultan Johor, Timbalan Komander Regimen 501 Askar Wataniah, Pengarah Eksekutif Perbadanan Usahawan Johor PUJB, Delegasi Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Negeri Johor dan Pegawai Daerah Batu Pahat. Sekian rangkuman berita. Sentiasa bersama kami di MAIS TV. MAIS bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Salam Maulidur Rasul 1444 Hijrah. Keluarga Johor, pemangkin pembangunan negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini bertemu lagi dalam program Bicara Hati yang akan membicarakan, kita sambung lagi, iaitu menjaga 7 anggota yang perlu dipelihara daripada kita melakukan maksiat, yang kita baca daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi pengajian kita, iaitu di dalam menjaga anggota telinga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah telah berpesan dalam kitabnya, menyatakan bahawa hendaklah engkau jaga telingamu
dari mendengar perkara-perkara bid'ah atau seumpamanya, atau perkataan yang jahat, atau perkataan yang sia-sia, atau menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menikmati deria pendengaran yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan, sungguhnya kita kena lihat apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar itu akan masuk ke hati kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sesungguhnya apa yang kita dengar itu lebih lama akan terkesan di dalam hati kita berbanding makanan yang kita makan. Kalau kita makan, tuan-tuan, hari ini kita makan sesuatu, sudah barang tentu besok akan tiada lagi dalam tubuh kita, kan? Tapi sebaliknya, kadang-kadang apa yang kita dengar itu dia lebih lama, boleh jadi sehari, boleh jadi 2 hari, boleh jadi seumur hidup akan terkesan ke dalam kehidupan kita. Jadi amat penting, tuan-tuan, untuk melihat apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar itu akan masuk ke dalam hati kita. Jadi tuan-tuan, kita gunakan pendengaran telinga kita yang Allah berikan kepada kita daripada kita melakukan sebarang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah dipesankan oleh Imam Ghazali tadi, janganlah kita mendengar perkara-perkara bid'ah, perkataan-perkataan yang jahat, yang sia-sia, daripada kita menyebut-nyebut tentang kejahatan orang lain. Seterusnya Imam Ghazali kata, sebenarnya telingamu itu diciptakan oleh Allah untuk engkau mendengar akan Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmah-hikmah para awliya. Maka gunakanlah telingamu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh yang demikian kita gunakanlah pendengaran deria telinga kita ini untuk kita mendengarkan tentang ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kalamullah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita dengarkan untuk kita mendengar kisah-kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam bulan Maulidur Rasul ini, tuan-tuan, banyakkanlah kita menggunakan pendengaran kita untuk kita mendengar akan sirah baginda Rasulullah, bagi menimbulkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Kita tidak dapat melihat baginda di depan mata kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita hanya boleh mendengar akan kisah dan sirah baginda dengan kita mendengar, menggunakan deria pendengaran kita. Kita sentiasa merindui akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, dengan deria telinga kita inilah, tuan-tuan, dapat mendekatkan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Maulidur Rasul ini, perbanyakkanlah, tuan-tuan, kita mendengar akan kisah-kisah tersebut. Seterusnya, tuan-tuan, dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu seperti engkau mendengar akan maksiat, maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri, dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntungan, maka inilah yang dinamakan rugi yang sebenarnya, tuan-tuan. Apabila kita menggunakan pendengaran telinga kita untuk perkara-perkara yang maksiat, yang Allah tidak redai, ianya adalah satu kerugian bagi kita. Kita sering berdoa, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sebut di akhir-akhir penghujung doa kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Kadang-kadang kita lihat, tuan-tuan, kenapa kita perlu berdoa sedemikian? Apa yang kita zalim terhadap diri kita? Rupanya dengan kita tidak menggunakan kenikmatan deria yang Allah kurniakan kepada kita, maka kita telah menzalimi diri kita, tuan-tuan. Jadi perbanyakkanlah doa, tuan. Rabbana zalamna, ya Allah Tuhanku, kami telah menzalimi diri kami. Ya Allah, ya Tuhanku, kami telah menzalimi diri kami. Semuanya sekiranya Engkau tidak mengampuninya, sesungguhnya kami termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi, ya Allah. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, dan janganlah engkau berkata bahawa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata sahaja, tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar perkataan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'i syarikul qail
wa huwa ahadul mughtabain. Sesungguhnya orang yang mendengar seseorang yang mengumpat orang lain adalah bersekutu di dalam dosa dengan orang yang berkata itu, dan juga dia dikira salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Itu juga tuan-tuan, perkara ini kadang-kadang dalam kehidupan seharian kita tidak terlepas tuan-tuan. Kadang-kadang kita mengata orang lain, kita tidak mengata orang lain pula yang mengata. Jadi tuan-tuan, janganlah kita anggap bahawa kita yang mendengar itu tidak mendapat bahagian. Sesungguhnya mereka yang mendengar juga termasuk dalam orang yang melakukan umpatan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkalilah kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala takfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang ia lakukan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hati-hati dengan apa yang kita dengar. Kita sentiasa melihat dan memperhati apa yang kita dengar. Janganlah apa yang kita dengar itu akan menjadi satu kemurkaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, sekadar itu dulu pesanan daripada saya pada kali ini. Bertemu lagi di lain waktu dan ketika. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.